KPM. Mari. Selamat datang ke kedai kami, alat menjual telekomunikasi. Kedai yang menjual alat telekomunikasi. Saya kira kita ada macam-macam alat di sini. Mana pelanggan kita ya? Waalaikumsalam. Ya Kak, silakan. Kita ada macam-macam peranti di sini. Ya. Sangat sesuai untuk PDPR anak akak. Betul lah, memang tengah cari pun alat peranti yang sesuai kan? Ya. Mana satu? Nak yang sederhana ada, yang besar kita ada di belakang sana tu dan yang kecil pun kita ada. Mana satu yang nak? Berapa harga? Harga nak tahulah juga. Harga untuk setiap satu ini kita RM5,000. Ya, masing-masing RM5,000. Walaupun saiznya berbeza-beza, harganya RM5,000 masing-masing. RM5,000. Ya. Ada berapa? RM4,000 je. Okey. Macam mana ni? Tak cukup ni. Tak cukup berapa? Aduh, tak cukup berapa? Tak cukup berapa? Alamak. Semua penonton-penonton kami yang sedang menonton ketika ini. Hari ini bersama dengan Kak Rina, pastinya kita nak belajar satu lagi mata pelajaran yang dapat menambahkan pengetahuan. Ini khusus untuk adik-adik kita yang berada di tahap 1 dalam satu mata pelajaran yang sangat penting sebenarnya adik-adik, iaitu program literasi dan numerasi, bahasa Melayu dan juga matematik. Kita ada dua orang guru penyampai yang segak lagi kacak bergaya dan hari ini kita rasa sangat bertuah akan bersama dengan kedua-duanya untuk kita belajar matematik dan juga bahasa Melayu dengan topik yang sangat-sangat menarik. Nak tahu apa topiknya? Tapi Kak Rina nak perkenalkanlah dulu cikgu-cikgu kita pada hari ini. Di sebelah kiri Kak Rina ni, ini dia Cikgu Arif Hadri Japri, guru cemerlang bahasa Melayu dari Sekolah Kebangsaan Pandan Indah, Ampang, Selangor. Manakala di sebelah kanan pula, kita ada Cikgu Muhammad Haziq Buang, guru matematik Sekolah Kebangsaan Jenjarum di Jenjarum, Selangor. Apa khabar kedua-dua cikgu kita pada hari ini? Alhamdulillah, Rina. Sangat sihat. Sihat sebab ya. kami boleh tampil hari ini. Alhamdulillah. Kak Rina pun rasa berbangga sangat dapat bersama dengan kedua-dua cikgu. Tapi sebelum kita nak mulakan pelajaran kita pada hari ini, Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq, kita nak ingatkanlah dulu kepada adik-adik yang sedang menonton ketika ini bahawa dalam keadaan sekarang kita masih lagi perlu mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Seperti yang dilakukan oleh Cikgu Arif, Cikgu Haziq dan juga Kak Rina, memakai pelitup muka. Kemudian kita akan ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang pastinya, kenalah sentiasa mensanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman. Belum kan? Okey, silakan Cikgu Arif. Ini penting, walaupun kita hanya berada di dalam studio, kita masih lagi perlu melakukan SOP ini. Okey, Kak Rina pun nak sanitasi tangan juga. Baik, nak tanya dengan Cikgu Haziq dan juga Cikgu Arif. Boleh Rina. Berkenaan dengan program literasi dan numerasi ini, apa topik yang kita nak belajar sebenarnya? Sebenarnya macam mana Cikgu Haziq? Topik kita ni? Okey, kita akan belajar bagaimana kita nak menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan dua nilai wang sehingga hasil tambahnya RM10,000. Dan pada masa sama juga kita akan belajar bagaimana kita nak menyebut nilai wang dan juga membiasakan cara menyebut wang yang betul. Macam mana dengan Cikgu Arif sebut tu? Betul Cikgu Haziq dan juga Rina. Dan juga penonton yang berada di rumah, di akhir siaran ini sebenarnya murid-murid ataupun penonton yang menonton akan dapat mendengar dan bertutur, menyebut dengan jelas dan juga membaca ayat penyataan yang berkaitan dengan wang dengan betul. Jadi itulah, teruskan kekal bersama dengan kami kerana kita akan banyak kongsikan tentang wang, tetapi hadnya RM10,000 sahaja. Hanya RM10,000 sahaja. Jadi kita juga nak tahu antara objektif penting yang bakal dicapai oleh murid-murid untuk kelas kita pada petang ini.
Okey, untuk matematik, sebabkan kita berkaitan dengan PLAN iaitu program literasi dan numerasi, sesuatu program sokongan pengajaran dan pembelajaran untuk murid-murid tahap 1, terutama murid tahun 2 dan tahun 3, memastikan mereka ni mencapai penguasaan minima TP3, tahap penguasaan 3 untuk bahasa Melayu dan matematik. Untuk matematik, TP3 bermaksud murid-murid itu tahu, faham dan boleh mengoperasikan operasi asas dan juga penukaran asas. Bagaimana dengan BM, Cikgu Arif? Ya, Cikgu Arif. Haziq. Ya. Baik, untuk TP3 ataupun tahap penguasaan 3 untuk bahasa Melayu di bawah PLAN, sebenarnya murid-murid itu boleh mendengar bertutur, membaca dan juga menulis dengan betul, dalam pada masa yang sama boleh menyatakan idea tanpa bimbingan guru secara asas. Jadi kalau kata di akhir siaran ini, murid boleh menutur secara asas idea yang telah mereka wujudkan dalam minda. Okey. Jadi mereka telah capai tahap penguasaan 3. Wah, mesti adik-adik kita pun dah tak sabar nak Ya, mulakan betul. kelas ya, Cikgu Ya. Aziz dengan Cikgu Arif. Adik-adik jangan ke mana-mana. Sebentar saja lagi Cikgu Arif dan Cikgu Haziq akan mulakan kelas dengan topik kita hari ini iaitu Wang Menyelesaikan. berkaitan dengan Menyelesaikan 2 nilai wang. Ya. Okey, jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini ya adik-adik. Okey. Didik TV KPM. Baik adik-adik, kita kembali semula dalam Didik TV KPM yang pastinya ketika ini kita nak mulakan kelas pembelajaran kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik dalam PLAN di mana topik pada hari ini berhati-hati berbelanja. Kita ada Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Baik, bila sebut tentang topik berhati-hati berbelanja ni, Kak Rina sukalah untuk bawa pemerhatian adik-adik dan juga cikgu berkenaan dengan situasi kita membeli belah tadi. Betul. Kita kan tadi macam ada masalah lah dari segi nak sebutan nilai. Ya, betul. Tadi Kak Rina ataupun Rina ada sebut RM1,000 ataupun RM1,000. Itulah, kelirulah cikgu. Jadi sebenarnya penonton mana satu yang betul? RM1,000 ataupun RM1,000 dari segi pertuturan. Macam mana Cikgu Aziz? Okey, kalau dari segi kita menulis, contohnya kita tengok dekat nilai not ringgit ni, Okey. kita akan nampak RM100. Okey, RM100, RM50. Okey. Bila kita sebut biasa pun, kita dah sebut yang betul sebenarnya. Cuma bila kita sebut ringgit Malaysia, baru kita sebut nombor tu, dia macam salah. Kita kena sebut RM100. Tetapi dalam penulisan kita akan sebut, kita akan tulis dulu simbolnya dulu RM dan juga nilainya. Begitu. ya. Rupanya sebutan berbeza, tulisan juga berbeza. Ya. Okey, faham dah Kak Rina. Okey. Ataupun kalau kata penonton yang kurang jelas, sebenarnya dari segi penulisan, kita tulis RM di hadapannya. RM Ya. dulu. RM di hadapannya. Kemudian untuk sebutan, Okey. kita sebut ringgit Malaysia. Kita sebut ringgit Malaysia. Maafkan saya, kita sebut ringgit sahaja. Walaupun sebab RM ini mewakili ringgit Malaysia, kita dah tahu dah ringgit itu mewakili ringgit Ringgit Malaysia. Malaysia. Jadi tak perlu lagi kita sebut saya nak beli keropok lekor RM100 Malaysia. Tak perlu lagi Kak Rina dan juga penonton. Kita dah memang tahu ringgit itu mewakili ringgit Malaysia. Okey, itu ya. dengan lebih jelas ya Ya, cikgu. betul. Okey, daripada pihak Cikgu Haziq pula bagaimana kalau kita nak lihat dalam fokus mata pelajaran matematik ni berkenaan dengan sebutan nilai wang ni. Okey, untuk penonton-penonton semua di rumah, okey, kita sedang menyaksikan satu keajaiban matematik di mana matematik membantu kita menyebut dan juga menguruskan cara kita berbelanja dan juga menyebut nilai-nilai wang. Contohnya, ada berapa ringgit ni? Cikgu Arif dan juga Rina? 100. 100 ke? Saya nampak macam ada 100. Macam mana nak sebut tu Cikgu Aziz? Alamak. Okey. Okey, ini baru sekeping. Okey. Kalau ada dua, 100. 100. 100. Kata kalau kita ada lagi satu. Tak cukup tangan ni. 100, 100, 100. Berapa ringgit ni?
300. 300. Kalaulah kita katakan ada banyak ni. Ada banyak ni. RM50 pun ada. Minta maaf murid-murid di rumah ataupun penonton. Kat sini kita gunakan nilai-nilai wang yang tak biasa adik-adik pegang. Sebab nilai-nilai wang macam RM20, RM10, RM5 itu biasa. Kita buat nilai-nilai yang besar. Kerana di sinilah kita akan lihat matematik mewakilkan nilai-nilai wang ni bila dah capai jumlah yang tertentu, kita wakilkan dalam bentuk nombor dan simbol seperti ini. Jadi kita punya duit tu selamat, tak perlulah kita risau kecurian dan keciciran dan sebagainya. Jadi kita wakilkan nilai-nilai duit yang banyak-banyak ni dalam bentuk nombor dan simbol. Macam Cikgu Arif cakap tadi, kita kena tulis dulu simbol, barulah kita tuliskan nilainya begini. Kalau begini berapa? Tolong saya. Rina lah, saya takut saya salah. Rina cuba. Kak Rina cuba Ya. RM 100. RM100 tu bila kita tulis, tapi kita tulis. kita sebut. Kalau sebut RM100. Betul. Macam RM100. tu. RM100. Macam tu ringgit. Kita guna ringgit. Kita abaikan RM ataupun kita abaikan ringgit Malaysia. Baik, itu dari segi sebutan nilai. Kemudian apa lagi yang kita nak fahamkan kepada adik-adik kita ni? Okey, kita tingkatkan lagi nilai. Tingkatkan lagi nilai. Sekarang ni kita ada berapa ni? Cuba nyatakan nilai wang ni. RM200. RM200. Macam tu. RM200. Ini dari segi tulisannya. Tulisan kalau kata dalam bentuk penyataan dan juga kalau kata kita nak tuturkan, inilah pertuturan yang tepat. RM200. RM200. Adik-adik mungkin dah RM200. Betul. Adik-adik mungkin dah dapat lihat perbezaannya kan dari segi tulisan simbolnya dan juga pertuturannya ya cikgu. Okey, seronok pula Kak Rina belajar hari ini. Seterusnya cikgu. Okey, kalau kita ada besar sikit ni. Angka yang lebih besar. Okey, angka ni saya tutup. Okey, saya nak minta Kak Rina tu tulis. Kak Rina tulis ya? Tulis. Okey, Kak Rina cuba. Ya je. Kak Rina bersedia untuk jawab soalan peperiksaan. Okey, apakah ini? Okey, nilainya RM1,000. Cuba tulis. Dalam simbol. Simbol dan angka tadi tu. RM1,000 Okey, ya? saya tunjuklah. Okey, kita tengok Kak Rina kita. Macam mana dia tulis? Harap-harap betul lah adik-adik. Tiba-tiba Cikgu Haziq bagi ujian. Macam mana penonton? Okey, Betul sama ke tak? tak? Ada. Sama. Jadi kalau sama Cikgu Aziz? Okey, bila kita menulis, pastikan kita menggunakan huruf besar. Kalau guna satu huruf besar, huruf kecil, cikgu? Okey, itu dari segi bahasa kan? Ya, Salah ya penonton kalau kata satu huruf besar, satu huruf kecil. Sebab saya katakan tadi, ringgit Malaysia ataupun RM itu mewakili ringgit Malaysia. Kata nama khas. Jadi memang perlu di hadapannya kita mulakan dengan huruf besar. Kedua huruf ya, cikgu? Ya, wajib. Dua-dua huruf RM, huruf besar. Jadi maksudnya di sini, ringgit Malaysia merupakan kata nama khas. Betul, kata nama khas. Sebab satu-satunya sahaja di dunia ini, ringgit Malaysia. Faham, baik. Okey, seterusnya Cikgu Haziq. Okey, kalau kita ada nombor yang besar lagi. Okey, Nak saya cuba lagi ke? Cuba. Okey. Baik, Kak Rina tak sabar nak tengok. Apakah soalannya, cikgu? Okey, cuba sebut tuliskan 2000. Ini simbol ya? Simbol dan angka macam tadi. Okey. 2000. Kita lihat betul atau tidak kali ini. Tada. Sama. Adik-adik. Okey, tetapi jadi kalau betul. lihat kita ada buat sedikit warna yang lain kepada nombor yang ini. 2. Kenapa ya, cikgu? Kenapa? Kerana ini yang kita akan belajar hari ini. Kita akan menambah 2 nilai wang yang melibatkan ribu sahaja yang hasil tambahnya sehingga 10,000. Jadi kita fokuskan kepada yang ribu sahaja. Sebab itulah kalau kita lihat contoh kat sini, semuanya ada warna-warna supaya adik-adik di rumah lebih faham bagaimana kita nak menyelesaikan 2 nilai wang itu. Okey, untuk memudahkan adik-adik kita. Ya. Baiklah. Okey. Yang seterusnya, selepas ini kita dah tahu bagaimana kita nak tulis ya, Cikgu Arif dari Dan juga segi tuturkan. tuturkan.
kadang-kadang mungkin juga perkara ni boleh memberikan kekeliruan kepada adik-adik kita kan dari segi nak sebut. Sebab ada juga yang Kak Rina pernah dengar adik-adik kita kan Cikgu Arif sebut RM2000. Salah ke tidak? Okey, dari segi bahasa sebenarnya Kak Rina dan juga penonton yang berada di rumah, RM2000 itu hanya untuk tulisan. Tetapi apabila kita tuturkan Kak Rina ataupun penonton, kita tak boleh sebut RM2000. Itu kenegaran janggal dan tidak menepati piawaian bahasa yang tepat. Jadi untuk dapat ketepatan dari segi bahasa, cukup kita sebut RM2,000. RM2,000 bukan RM2000. Ya, betul. Cikgu Haziq, Kak Rina ada lagi persoalan. Sila. Dan yang pastinya Kak Rina percaya adik-adik kita juga mungkin pernah lakukan ataupun pernah tulis angka ini. Okey, kalau cikgu tengok, Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq, Kak Rina tulis RM2000. Tetapi selepas angka 2, Kak Rina letak koma. Bagaimana? Adakah ianya betul ataupun kurang tepat Cikgu Haziq? Okey, dari segi matematik, ia kalau dari segi jawapan patutnya ini tak perlu ada koma tu. Tak perlu? Tak perlu. Okey. Cukup untuk di sekolah rendah, kita hanya biasakan murid-murid kita menulis seperti ini, 1000. Okey? Sebab bila ada koma tu, itu adalah cara lama menulis nilai wang lah. Ini cara lebih mudah. Ya, cara yang senang, lebih mudah. Dan yang paling penting, kita ada cukup nombornya. Kalau kata 1000, dia ada 1 dan ada sifatnya 3. 1, 2, 3 macam tu. Okey, jadi Cikgu Haziq, Kak Rina buanglah koma ni. Kita tak biasakan. perlu ya. Betul kan, biasakan yang betul. Ya, betul. Saya kira 2000 yang ada koma tadi tu kelaziman kita menulis begitu. Betul. Tapi yang betul ialah tanpa koma. Tanpa koma ya cikgu. Baiklah. Ada tak cara lain untuk kita mengira nilai wang? Oh, caranya macam-macam. Tetapi hari ini kita nak belajar yang asas saja. Okey. Terlanjur boleh bercerita tentang nilai wang tu kan. Kalau katakan Kak Rina ada, tadi kan ada 1000. Betul. Okey. Kemudian kita ada ni. Mula-mula tadi kita ada 1000 kan. Ya. Kemudian kita ada nilai wang yang seterusnya. Berapa ni? Cikgu Arif boleh tolong bacakan tak ni? Alamak, kita ada 4,000 di atas tu. Kemudian di bawah tu kita ada RM1,000. RM4,000, RM1,000. Macam mana ya? Boleh tak saya sebut RM4,000 dan RM1,000? Boleh tak penonton? Lah, Kak Rina pun tertiba terfikir begitu juga cikgu. Ya. RM4,000 dan RM1,000. Betul tak? Untuk pengetahuan Cikgu Arif dan juga Kak Rina juga semua di rumah, apabila kita ada dua nilai wang ni, kita boleh gabungkan, kita jumlahkan dia. Kita boleh jumlahkan dia. Agak-agak guna operasi apa tu Kak Rina? Tambah. Betul tak cikgu? Betul. Okey, takut Kak Rina. Tapi ada rasa risau tak? Takut macam salah ke? Betul lah, tak tahu pula nanti perletakan nombor-nombor tu bagaimana cikgu. Yang itu yang kita akan belajar nanti. Okey. Jadi kalau macam ni agak-agak boleh congak tak ni? Senang ni kan? Kalau kita gabung dua ni. Alamak, sukarnya. Kalau saya pun sukar, saya tak tahulah penonton di rumah Kak bagaimana. Rina kena pinjam jari Kak Rina, jari Cikgu Arif, jari Cikgu Haziq. Kenapa takut kan nampak sifat-sifatnya banyak? Banyak sangat cikgu. Adakah kita kena tambah semua sifat tu, masukkan sekali atau bagaimana? Sekejap lagi kita nak kongsikan ya Cikgu Arif dan Cikgu Haziq bersama dengan adik-adik kita untuk pemahaman yang lebih jelas dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Terima kasih adik-adik kerana masih lagi bersama Kak Rina, Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq dalam Didik TV KPM di mana hari ini kita sedang mempelajari bahasa Melayu dan matematik untuk topik berhati-hati berbelanja. Maklumlah banyak duit tadi Cikgu Haziq dah tunjukkan. Okey, Cikgu Arif dan Cikgu Haziq. Tadi Cikgu Haziq dah janji kita nak buat satu aktiviti di mana kita nak menyelesaikan nilai wang dalam bentuk lazim. Ya. Bagaimana caranya, Cikgu? Okey, sebenarnya kita ada banyak cara untuk selesaikan nilai wang ni. Okey. Tetapi untuk hari ini kita yang asas dahulu. Kerana kita buat bentuk lazim ni, kita gabungkan dua nilai wang tadi dan kita dapatkan jumlahnya. Dan kenapa saya menggunakan kotak-kotak ni? Kerana dia mirip ataupun menyerupai kita punya buku tulis kotak-kotak di sekolah. Buku matematik tu kan, Cikgu? Ya, okey. Kenapa kita memilih cara begini? Kerana kita akan menunjukkan cara menulis ikut nilai-nilai tempat dan rumahnya yang betul supaya kita dapat jawapannya. Okey. Patutlah buku di sekolah untuk subjek matematik begini kertasnya. Berbeza dengan bahasa Melayu yang berjalur. Ya, ada tujuannya. Okey, kalau begitu, mari kita cuba satu. Berikan Cikgu Arif ataupun Kak Rina lah. Okey. Berikan nilai nombor lah yang daripada kita dapat tengok tadi. Berikan nilai nombor. Okey, kita akan masukkan dan kita akan lihat bagaimana bentuk lazim tu dibina. Okey, berikan satu nombor. Nombor yang tadi ke, Cikgu? Boleh. Okey, 4,000. Okey, 4,000. Okey, bila kita 4,000, kita akan tulis 4. Okey. 4,000. Okey, minta maaf sini Okey. Okey, 4. Okey, lagi satu nombor. Okey, saya Cikgu Arif? berikan 2,000. 2,000. Okey. Kalau 2,000, kita akan tuliskan. Ya, sama lah. Okey. Lepas tu, okey, dah selesai ke kita punya bentuk lazim ni? Belum lagi. Kita kena letakkan operasinya. Jadi untuk operasi saya gunakan warna lain. Kita guna operasi tambah. Okey, kita letak operasi tambah di situ. Okey, Cikgu Arif, ada yang tak kena ke dalam bentuk lazim kita ni? Itulah saya tertanya-tanya. Kalau kata saya letak angka 2,000 tadi tu, 2 tu di hadapan, di sebelah operasi tambah tu. Betul atau salah? Okey, sebenarnya salah. Tetapi ada satu lagi yang kita lupa. Kita lupa nak tulis RM. Kita punya mata wang kita. Okey, apabila kita buat bentuk lazim, pastikan kita jangan lupa untuk menulis RM, iaitu kita punya simbol ringgit Malaysia kita. Kak Rina dah tulis, Cikgu Haziq? Okey. Jadi saya buat warna lain lah. Boleh. Okey, RM. Okey. Lepas tu kita buat satu garisan. Okey. Kat sini cikgu gunakan tanganlah, tapi adik-adik di rumah apabila buat bentuk lazim gunakan pembaris. Barulah kita dapat satu garisan. Okey, kita jumlahkan, okey. Bila kita jumlahkan, kita ikut tempat-tempatnya. Okey, contoh ni tempat sa. Sa kita tambahlah macam biasa. Tambah. Okey. Tempat puluh, ratus. Ini yang kita nak fokus pada hari ini. Tempat ribu. Okey, 4 tambah 2, 6. Dan jangan lupa untuk menulis mata wangnya, iaitu ringgit Malaysia RM. Kena tulis juga ya, Cikgu? Yelah, sebab kalau tak tulis kita tak tahu 6,000 apa, 6,000 ekor, 6,000 meter dan sebagainya. Dan inilah kita bila kita buat bentuk lazim, paling penting tulis RM-nya di sini. Simbolnya. Ya. Okey, kalau begitu boleh tengok tak Cikgu Arif dengan Kak Rina buat macam mana tu? Saya malu. Kak Rina tonjolkan dulu jawapan Kak Rina. Tapi Kak Rina macam tak berapa kemas lah, Cikgu. Tak perlu kemas. Okey. Saya punya begini pula. Cantiknya Cikgu Arif kemasnya. Tak adalah, saya rasa Cikgu Haziq punya lagi kemas sebab kita tak ada garis-garis. Betul, kita tak ada. Okey. Garis-garis ni membantu kita nak menulis dengan betul. Jadi apabila kita dah biasa, kita akan dapatlah menulis cantik macam tu. Okey.
Okey, baik. Okey, Baik. Jadi kita macam tak sabar-sabarlah Kak Rina kan? Ya, kita nak betul. cuba. Cuba Cikgu Haziq berikan kuis kepada kami. Nak tengok betul atau salah. Adik-adik di rumah juga boleh sama-sama buat aktiviti ini untuk menambahkan lagi daya ingatan dan juga nak menguji sama ada pembelajaran kita hari ini adik-adik faham ataupun tidak. Setakat sekarang Kak Rina percaya semua faham kan? Sebab apa yang dijelaskan oleh Cikgu Haziq dan Cikgu Arif ni memang sangat mudah untuk kita fahami. Okey, kita Okey, beri cikgu. contoh. Contoh berikutnya boleh? Boleh. Okey, Cikgu Arif pula bagi satu nombor. Okey, saya suka angka 8. 8. Okey, Jadi RM8,000. 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 Okey, kalau macam tu saya tulis ya. Boleh? Boleh. Okey, Kak Rina pun boleh cuba buatlah sama-sama. Boleh cikgu. 8 ya. Ya, 8,000. Okey, Kak Rina bagi satu nombor. Kak Rina suka nombor 3. 3,000. 3,000. Okey. Kita letakkan 3,000 kat sini. Okey, jadi kita letakkanlah dia punya ringgit Malaysianya. Okey. Okey. Kak Rina cuba ya untuk buat sekemas Cikgu Arif. Okey, jadi jangan lupalah kita bila buat bentuk lazim, buatkan dia punya simbol, operasi, okey? Tanda Dan operasi. kita akan jumlahkan. Okey. Kita jumlahkan. Okey, sifar. Okey, 8 tambah 3. Tiba-tiba cikgu saya tak boleh nak jawab lah. 8 tambah 3. 8 tambah 3. Okey, ni jawapan saya lah. Jadi kita tengok Kak Rina yang betul ke, saya yang betul ke, apa ke? Okey. Alright. Saya dah siap Cikgu Haziq. Okey. Kak Rina pun dah siap. Alright. Nanti takut Kak Rina tengok saya punya jawapan. Okey, mari tengok kita bincang jawapan masing-masing. Boleh? Ah, ah. Okey. Ini jawapan saya. Ini pula jawapan Kak Rina. Alamak, kenapa berbeza ya saya punya dan Kak Rina? Alamak. Betul tak jawapan saya Cikgu Haziq? Okey. Cikgu, sebelum cikgu bagi jawapan, saya Ya. nak tanya. Sebab kan cikgu dah ada kotak grid ni. Tapi nombor 1 dan 1 tu tidak diletak pada kotak yang sama ke? Ini yang kita nak cuba terangkan kepada penonton di rumah. Okey, apabila kita berbicara tentang kita punya objektif pembelajaran kita, tadi kita nak dua nilai nombor sehingga 10,000. Jadi nombor yang Kak Rina bagi tu dah lebih jawapannya. Betul lah, cikgu. Jadi bila lebih, seharusnya kita boleh mempersiapkan kita punya kotak-kotak kita tu lebihkan sikit. Supaya nilai ringgit ni dia tak dikacau. Okey. Sebenarnya di sekolah dalam bentuk tulisan dalam buku tulis, RM ni mestilah satu nombor satu kotak lah macam ni. Oh, kalau nombor 11 tu tak boleh kita campur sekali kotak dia, cikgu? Sebab dia rumah lain-lain. Di tempat lain-lain. Jadi kat sini pastikan apabila menulis di dalam buku kotak nanti satu nombor satu kotak. Jadi bila kita libatkan nombor yang besar ni, pastikan kita ada ruang. Kita Kena pastikan ada ruang. ruang yang dapat cukup. tulis. Ya. Baik. Dan minta maaflah sebab kita buat contoh ini. Okey, supaya kita nampakkan bahawa apabila kita menulis, kita mesti tuliskan ikut kotak-kotak yang betul. Macam Cikgu Arif dan Kak Rina kita. Tapi Cikgu Kak Arif Rina tu, cuba macam letakkan pada tempat yang sama, cikgu. 11 ni. Okey, 11 tu boleh. Kena tak ada jarakkan sikit. jarakkan sikit. Okey, baik. Cikgu Arif pula ada macam tertinggal sesuatu tu. Itulah Cikgu Haziq, kenapa macam ada perbezaan saya punya dan Kak Rina ya? lah, Apa yang saya contohnya. tertinggal? Penonton yang berada di rumah, apakah yang saya tertinggal untuk jawapan saya ini? Kak Rina ada jawapannya. Ya, Kak Rina. Simbolnya tak ada, Cikgu Arif. Oh, alamak, saya terlupa lah. Itulah cepat sangat nak jawab sampai terlupa. Gelojoh sangat. Jadi, simbol penonton-penonton yang berada di rumah ataupun adik-adik yang menonton, jangan lupa letakkan simbol. Ya. RM. Ya, betul. Baik. Dapatlah RM. 11
RM5,000. Baru betul, Cikgu Arif. Terima kasih. Okey, Cikgu Haziq, Ya. kalau kita lihat dari segi operasi penambahan ni, kita dah tahu dari segi kedudukan nomornya, Ya, betul. bagaimana nak letak simbolnya dan operasinya. Ya. Kemudian apa lagi yang kita nak fahamkan kepada adik-adik kita? Okey, contoh yang terakhir. Okey, tadi kan kita nak beli peranti kita tu kan. Setiap satu tu berapa Cikgu Arif tadi yang jual tu? Kita ada yang ada di atas ini RM5,000. Peranti ini RM5,000. RM5,000 ya. Okey. RM5,000. RM5,000 ataupun RM5,000. Mana satu? RM5,000. RM5,000. Tak apa. Tu nanti kita kira dulu, Cikgu Haziq. RM5,000. RM5,000. Okey, saya tulis RM5,000. RM5,000. Okey. Okey. Kemudian tadi Akak Rina nak beli dua ke nak beli satu sebenarnya? Sebenarnya tadi hajat di hati nak beli satu saja. Cuma duit pun tak mencukupilah cikgu. Tetapi kalau ada rezeki lebih nak lebih dari satu Kalau ke? boleh semua nak beli. Tapi beli dua je kan? Ya. Okey, katakanlah nak beli dua. Mari kita kira kalau katakanlah Kak Rina kita nak beli dua peranti tu. Okey. Jadi kita ada RM5,000. RM5,000 sekali lagi. Tambah lagi RM5,000. Okey. Kita tambah lagi RM5,000 ya. Ya. Untuk dua peranti. Ya, dua peranti. Okey. Okey, peranti. Jadi kita tambahlah. Okey, 5 tambah 5, 10. Okey. Okey, 10. RM10,000. RM10,000. Okey, boleh kot tunjukkan jawapan masing-masing? Inilah. Dah siap Cikgu Arif. Lambat pula saya kali ni. Kak Rina punya. Samalah dengan saya punya. Okey, Kira betul kot kami. Ya, betul. Semakin betul. bagus. Kak Rina. Sama jawapan ya. Adik-adik Hebat. macam mana dapat tak sama? Okey, tadi Kak Rina ada beritahu tak 4,000 kan? Ya. 4,000. Tak cukup berapa tadi? Tak cukup RM1,000. Dah 1,000. Okey, cuba kita selesaikan dalam bentuk lazim tadi tu masalah tu. Kita nak beli barang kan? Harga RM5,000. Betul. Okey. Harga barang RM5,000 tapi kita ada duit RM4,000. Okey, kita tulis dulu RM4,000. Tulis dulu RM4,000 ya. Tulis dulu RM4,000. Okey. RM4,000. Adik-adik yang berada di rumah, jangan lupa untuk sama-sama ya. Kalau kata tak ada papan putih mini seperti kami ini, kita boleh gunakan kertas A4 dan juga pensel pun memadai. Okey, Jom kita tulis RM4,000. RM4,000. Okey. Tadi RM4,000. Sekarang ni kita nak cuba kita teka satu nilai. Apakah nilai yang ada dekat sini yang cukup harga dia RM5,000 tu? Agak-agaknya kan? Peranti tadi RM5,000. RM5,000. Kak Rina ada RM4,000. Ya. Jadi Untuk jadikan dia RM5,000. Ya, RM5,000. Operasi apa pula kita nak guna ni? Okey, agak kita cuba. Tadi RM1,000 kan? Tak cukup betul. RM1,000. Cuba kita letakkan ke RM1,000 ni. Kita letak ya cikgu? Kita letakkan ke RM1,000 Adik-adik pun ni. boleh cuba. Letak RM1,000 atau Ya. RM1,000. Ya, macam kita mula-mula dapat dah tadi. jawapannya Kak Rina? Sama tak jawapannya? Sama. Ya. Dapat. Dapat tak penonton? Macam Kak mana Rina Kak Rina lambat punya? sikit. Mana Kak Rina punya? Sama kan? Sama-sama. Okey. Kita tambah RM1,000. 4 tambah RM4,000 tambah RM1,000 dapatlah RM5,000. RM5,000. Pandainya kami. Cikgu Haziq. Berikan hadiah ni Cikgu Haziq. Okey, nanti tuntut kemudian. Okey, kedai terima kasih Cikgu Arif tadi. Kedai telekomunikasi. Baik, itu berkaitan dengan matematik Cikgu Ya. Haziq dan juga Kak Rina. Jadi, kita dah ada dah alat telekomunikasi kita tahu harganya RM5,000. Tadi nak yang ni kan Kak Rina? Betul. Nak satu kan? Ya. Jadi, boleh tak Kak Rina dan juga Cikgu Haziq cuba tulis ayat pernyataan untuk membeli peranti ini dengan angka RM5,000 tadi. Cuba tulis RM. dalam bentuk ayat pernyataan kita nak membeli. Maksudnya tulis nilai itu. Tulis ayat. Kita nak membeli itu macam mana? Nak menuturkan. Ayat dalam satu Ya, ayat. satu ayat. Sabar ni. Cikgu Arif ni kan tak ajar Kak Rina tiba-tiba bagi soalan cepu Tak cemas. apa, bayangkan macam mana kita nak membeli tu.
4,000, 5,000. 5,000. 5 Ribu. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. Saya sebut 5,000. Tapi tak tahulah RM 5,000 ke, RM5,000 ke. Kak Rina yakin Kak Rina betul. Okey. Baik, kita lihat. Kita lihat siapakah yang berjaya membeli peranti ini. Nak kena tulis angka tak perlu Tak perlu, ayat saja cukup. Okey, Okey, saya cuba. Kak Rina yakin. Kak Rina Penonton, kita yakin. lihat siapa yang betul. Kak Rina, 5,000 RM. Berbeza pula dengan Cikgu Haziq. RM5,000 ataupun Alah. angkanya 5,000. Jadi mana satu yang betul ya penonton? Kak Rina dah keliru. Cikgu Arif, tolong selesaikan masalah ni. Jawapannya ialah RM5,000 Cikgu Haziq. Pen merah, pen merah, pen merah. Pen merah untuk cikgu. Ya, untuk penulisan kita boleh tulis simbol RM5,000 seperti di bawah Cikgu Haziq itu. Tapi untuk penyataan kita tak boleh tulis 5,000 RM. Tak Salah, boleh, Cikgu salah Haziq. Kak Rina. Tak dapat beli. Tapi kalau Kak Rina terfikir nak tulis ringgit Malaysia 5,000. Okey, ringgit Malaysia 5,000. Contoh di sini macam inilah kan saya katalah ringgit Malaysia 10,000. Seperti ini. Okey. Contohnya Kak Rina nak membeli dan nak tuturkan ayat begini, betul? Kepada Betul. pembeli. Betul. Maaf sekali lagi Kak Rina, jawapan anda kurang tepat. Alah. Yang tepat ialah RM10,000. Ini yang tepat penonton yang berada di atas ini yang tepat ini. Jawapan anda kurang tepat. Ringgit Malaysia 10,000. Jawapannya salah adik-adik. Jangan ikut Kak Rina, okey? Jawapan yang tepat Ini RM10,000. Okey, jelas ya cikgu. Okey, yang seterusnya Cikgu Arif ada lagi ke ujian untuk Kak Rina dan juga Cikgu Haziq? Boleh tak? Kalau kata peranti ini harganya, saya lihat dia ada peranti yang harganya RM2,000. Kita buat potongan harga. RM2,000 ini angka dari segi matematik. Bagaimana dalam bentuk ayat untuk bahasa Melayu kalau kata kita tulis dalam ayat penuh. RM 2,000 ataupun 2,000 ataupun RM2,000 Malaysia ataupun apa-apa sajalah. Macam mana? Apa jawapan yang tepat? Kak Rina cuba. Bagaimana penonton yang berada di rumah? Jangan lupa untuk sama-sama kita cuba. Tulis ya adik-adik. Kita nak tengok uji diri kita ni dapat atau tidak. Kak Rina yakin kali ni Kak Rina betul. Kak Rina, RM2,000. Okey. Cikgu Haziq, RM2,000. Sebenarnya dari segi lisan, pertuturan betul Kak Rina. Jawapan Kak Rina. Cikgu Haziq pun betul. Tapi murid-murid dan juga penonton, dalam aspek bahasa, kita jangan abaikan huruf besar dan huruf kecil. Yang betul seperti Cikgu Haziq. Manakala Kak Rina, kita perlu perbaiki untuk huruf A di sini untuk 2, kemudian ribu R, B, ringgit, R, N, G, G, T. Banyak tu yang kena betulkan. Ya. Kak Rina masih lemah lagi dalam penulisan adik-adik. Kena belajar betul-betul. Ya. Satu soalan Cikgu Arif. Memandangkan salah, kalau Kak Rina jawab soalan, tulis D huruf besar, U A huruf kecil, Betul. R huruf besar, Okey. I B U huruf kecil. Masih Ya. lagi betul atau salah? Okey. Sini saya berikan contoh. Baik. Saya faham apa yang Kak Rina nak nyatakan tadi. Begini. Kadang-kadang perkara ni pun boleh buatkan kita tak jelas kan cikgu? Itu dari segi tata bahasa sebenarnya Kak Rina. Okey. DUA 2, RIRIBU 2,000. Jadi Kak Rina bertanya kepada saya, kalau kata ditulis begini, betul? Betul cikgu. D besar, R R besar. besar. Bagaimana penonton? Betul atau salah?
kalau Kak Rina kata dia betul. Tapi bagi saya, Cikgu jangan jawab lagi. Alamak. Kita simpan dulu jawapan tu sebab pasti adik-adik pun ada terfikirkan macam Kak Rina. Sama ada perkara ni betul atau salah atau adik-adik pernah juga lakukan ataupun tulis sebegini. Nak tahu betul atau salah Cikgu Haziq, Ya, ya. Cikgu Arif? ya. Selepas inilah @Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, dah kembali semula bersama Kak Rina, Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq dalam Didik TV KPM. Okey. Satu persoalan yang sememangnya kita nak tahu jawapan daripada apa yang telah pun Kak Rina tanyakan kepada Cikgu Arif. Cikgu, bagi tahulah jawapan kepada kami. Penonton Kak Rina dan juga Cikgu Haziq. Ya. 2,000 kalau D huruf besar, R huruf besar, jawapannya ialah kurang tepat. Salah Ataupun lagi. salah, ya. Sepatutnya kalau kata di depan ini 2, D huruf besar, R ini sepatutnya huruf kecil kerana 2,000 ini bukan kata nama khas. Okey, faham. Ya. Jadi Kak Rina kena ingat, kalau Ya. bukan kata nama khas, kena huruf kecil. Melainkan mula ayat. Baiklah. Tapi kita dah lihat dari segi penulisannya Cikgu Arif. Betul. Kalau kita nak buat dari segi bentuk lazim, bagaimana pula Cikgu? Sebabkan dah 2 kali kita sebut 2,000. Betul. Boleh kita pindahkan dalam bentuk lazim seperti ini. Dan bila kita buat operasi tambah, teruslah kita turunkan saja angka-angka sifar ni kerana kita hanya fokuskan ribu sahaja. Jadi kita nilaikan. Sebenarnya untuk pengetahuan Kak Rina dan juga Cikgu Arif, ini adalah nilai, bentuk lazim untuk kita selesaikan kurang daripada 10,000. Dan ada di rumah, pastinya apabila buat bentuk lazim, tempat-tempatnya biar betul. Okey? Dan gunakan buku kotak-kotak itulah. Sebab kita boleh melatih kita menulis ataupun membuat bentuk lazim yang betul. Jawapan pun pasti tepat ya Ya, Cikgu jawapan sebab pasti semuanya sama Dia kedudukan. kena sama dia punya turutan je Okey, macam tu. faham. Dan ini yang kita Jelas. belajar hari ini. Wow, seronok sangat pembelajaran hari ini gabungan bahasa Melayu dan juga matematik, bagaimana kita nak sebut nilai wang dan juga bagaimana kita Buat bentuk nak menulisnya dalam bentuk lazim. Ya. Baiklah, Cikgu Arif dan Ya. juga Cikgu Haziq, kita Ya. dah sampai kepada penghujung kelas kita pada ya. hari ini. Lama. Dah hujung Sedih dah. kan? Padahal seronok sangat lagi. Rasa Ya. banyak lagi nak belajar. Cikgu ke depan sikit. Sebab apa Kak Rina suruh ke depan? Sebab kita nak buat rumusan daripada Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Siapa nak mula dulu? Okey. Boleh? Macam mana Okey, Cikgu Aziz? saya dululah. Okey, Cikgu Okey, Aziz, silakan. Okey, hari ini kita telah menyaksikan keajaiban bagaimana matematik tu membantu kita untuk mewakili nilai-nilai duit dan nilai-nilai tadi tu kita boleh masukkan dalam bentuk lazim untuk kita selesaikan. Di mana pastikan kita menulis dengan betul, ikut rumah-rumahnya dan jangan lupa untuk menulis nilai mata wangnya iaitu ringgit Malaysia pada jawapan dan juga nombor-nombor yang melibatkan wang. Okey. Itu secara penulisannya Ya. dalam bentuk lazim dalam bidang matematik itu Ya, sendiri. betul. Kalau dalam bahasa Melayu apa rumusannya Cikgu? Ya, okey. Baik Kak Rina dan juga Haziq dan juga penonton yang berada di rumah. Sebenarnya untuk siaran kita pada hari ini, untuk bahasa Melayu, murid-murid boleh aplikasikan dalam situasi sebenar. Contoh tadi, kita boleh beli peranti dan kita boleh sebut RM5,000. Tak bolehlah sebut RM5,000 ataupun Ya. RM5,000 Malaysia. Yang tepat apa Kak Rina? RM5,000. Ya, betul. Tak capai tahap penguasaan 3 Dah kita. capai ya? Dah capai. Alhamdulillah Kak Rina berjaya di akhir siaran ini. Okey. Apa pun, terima kasih nak diucapkan kepada Cikgu Muhammad Haziq Buang, Guru Matematik Sekolah Kebangsaan Jenjarum Selangor. Juga bersama dengan Cikgu Arif Hadri Japri, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Pandan Indah, Ampang, Selangor. Terima kasih banyak-banyak Ya, Cikgu betul. Arif dan Terima juga kasih Cikgu juga. Haziq. Terima kasih di atas ilmu yang sangat bermanfaat dan juga berguna untuk Kak Rina dan juga adik-adik yang sedang menonton ketika ini. Jangan lupa terus mengulang kaji pelajaran ya adik-adik. Dan pastikan terus setia bersama Didik TV KPM. Jadi, kita jumpa lagi. Bye.